ni? Macam dekat TV dah. Okay, start. Cadangan air sini. Beres. Tak apa nanti. Okay, kita live Facebook. Cun. Nanti kalau pasal ni dia naik kat IG saya juga dia. Ni ada. Kita buat lah. Okay. Itu yang Facebook. Okay. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita bersiaran. Kita dah bersiaran di Facebook. Facebook Telekong Raudah dan juga Facebook Ustazah Asma Hussein. Alhamdulillah. Kita sedang menunggu setting di Instagram juga. Sambil-sambil tu insya-Allah. Ustazah sihat Ustazah? Alhamdulillah. Sihatlah. Sihatlah. Alhamdulillah. Dengar-dengar Ustazah baru buat facial treatment. Itulah, cubalah tengok muka dia. Tengah masih dalam rawatan. So kita nantikan result rawatan itu. Masya-Allah. Aduh. Okay, Kamila macam mana, sihat? Sihat macam ni Ustazah. Alhamdulillah. Ini kita pakai telekong apa ni Kamila ni? Ini kita pakai telekong Damia series namanya. Oh, Damia series. Damia. Dia tak ada lubang-lubang tapi dia ada macam daun yang menjala macam tu. Oh, okey. Menjala. Dia tebal lah dia punya bunga ni Damia series. Betul, Damia series. Sama juga lah kat atas ni ada juga. Okey. So hari ni kita nak bincang apa malam ni? Hari ni topik dia kita agak bagi ni lah. dululah, kita bagi ni dulu. Promo dulu sementara tunggu Instagram. Okay, promo. Promo untuk FB dulu. Promo. Promo apa tu nak bagi? Tak, promo hari ni kita akan bincangkan tajuk berkaitan dengan Okey, hari ni kita bincangkan satu tajuk yang agak berat sebenarnya Ustazah. Tapi saya rasa macam sangat penting lah. Ada lagi kita hidup bekerja sekarang ni kan. Okey, tajuk kita berkaitan dengan hubungan teman sekerja, punca peningkatan kes perceraian. Ni teman tapi mesra lah ni. Teman tapi mesra, ya betul kan. Lepas tu ni, abai kat rumah, abai kat office lain. Ada dua macam tu. Ya. So kita penting lah untuk kita kupas tajuk ni Ustazah sebab kita tengok sekarang ni pun ramai especially wanita kan dah bekerja keluar ke sana sini. So dia jumpa dengan macam-macam orang, jumpa pula dengan lelaki lain semua tu kan. Tapi kadang-kadang kita ingat macam itu just kita berkomunikasi sebagai teman sekerja. Betul. Tapi tak sangka kalau silap langkah akan menjadi mesra dan jadi yang lebih lagi lah. Ya, yang tidak sepatutnya lah. Betul. Mesra sepatutnya tak apa, betul tak? Tapi ni mesra tak sepatutnya. Tak sepatutnya maknanya melanggar hukum lah. Senang cerita. Okey, macam mana dekat Instagram kita dah okey ke? Alhamdulillah dah okey. So kita minta lah ramai-ramai untuk share kan dekat FB saya, FB Raudah Telekong Raudah Eja betul-betul macam mana Eja Raudah tu? Telekong Raudah RAWDAH Raudah. Lepas tu dekat Instagram pun sama, dekat Telekong Raudah juga Telekong Raudah juga. Dan juga Ustazah Asma Hussein. Okey, share ramai-ramai sebab topik malam ni hangat. Betul. Iaitu teman tapi mesra dekat office. Punca perceraian. Betul. Dekat Facebook ni ada Nik Fila cantik telekong solat. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Doakanlah Ustazah sentiasa sihat ya. InsyaAllah. Ustazah pun bakal pergi ke satu tempat yang sangat best lepas ni. Ya, insyaAllah. Doa boleh share sikit. Itulah doa banyak-banyak kepada semua follower Telekong Raudah dan juga Ustazah Asma Hussein. Kami akan berangkatlah rombongan pada 25 hari bulan ni untuk mengerjakan umrah. Jadi doa banyak-banyaklah, semoga doa kami ni dimakbulkan, kami diampunkan dan kami selamat pergi selamat baliklah. Okey, kita tengok lagi dekat Facebook. Ibu Kamaria, Assalamualaikum Ustazah. Hani Megat, Assalamualaikum Ustazah Asma Hussein. Assalamualaikum Ustazah dan sahabat semua, sabar dia Daud. Okey, terima kasih semua dekat Facebook 62 mata memandang ya. Masya-Allah. Alhamdulillah. Share lagi. Share lagi ramai-ramai. Moga-moga dapat manfaat lah insya-Allah. Kalau boleh, kalau ada contohnya puan-puan ada anak-anak yang bekerja kan. Terutama yang orang kata orang muda lagi, tag terus dia orang.
Sebab kadang kita nak tegur serba salah. Tapi biar dia tengok rancangan macam ni, so dia akan belajar sesuatu lah. Betul. Okey, baik. Alhamdulillah kita pun dah keluar, dah bersiaran di Instagram. Jadi saya rasa tanpa lengah kali ni, jomlah kita masuk topik kita lah. Ya, okey. Kita pergi fast and bukan furious, fast. Fast and smart. Macam tu. Okey, baik. Jadi pertamanya bila kita cakap tentang hubungan ni kan, sebenarnya apa definisi hubungan dalam Islam ni lah? Adakah hanya kita boleh berhubungan sama jantina saja atau macam mana? Silakan. Okey, terima kasih banyak. Baiklah, hari ini bila kita cerita pasal hubungan, selalunya kita akan kaitkan hubungan tu kalau dalam kitab fiqh dia akan rujuk sebagai pergaulan. Pergaulan antara sesama lelaki perempuan, sesama jantina. And then dia dikaitkan juga dengan ikhtilat dalam bahasa Arab. Kalau Kamilah dia tahulah sebab background Islamik juga kan. Jadinya ikhtilat. So ikhtilat ni maksudnya adalah percampuran antara lelaki dan perempuan, bukan mahram lah. Dan apakah hukumnya lah dari sudut kita bergaul. Sebab gini, dalam Islam ni dia ada peraturan dia. Bukan kita tak boleh bergaul, tetapi dia ada had supaya janganlah membawa kepada perkara-perkara yang mudarat. Contohnya kalau pergaulan bebas pada hari ini sehingga menyebabkan zina. Tu yang kita duk bincangnya. Maksudnya bergaul secara bebas dekat office, tak kenal siapa isteri orang, tak kenal siapa suami orang, akhirnya membawa kepada zina. Niat dia cuma berkawan-kawan, mesra, tapi berakhir dengan mudarat. So dalam Islam sebenarnya pergaulan ni adalah hukumnya harus. Terutamanya apabila melibatkan bekerja. Bekerja ni maksudnya apa dia? Mungkin kita berjual beli. Ketika berjual beli, takkanlah kita tak bergaul, betul tak? Orang perempuan ni, dia akan, katalah dia peniaga. Macam orang Kelantan, peniaga tu perempuan. So dia akan berniaga dengan orang lelaki ke, orang perempuan ke, kanak-kanak ke, akan datang beli. So itu hukumnya adalah harus sebab berkaitan dengan bekerja, bermuamalat. Okey. Satu lagi contohnya semasa dalam kenderaan awam. Macam contoh kita nak pergi ke mana-mana. Kita kan akan duduk dalam kenderaan. Ini dalam kitab bincang. Dia kata semasa dalam kenderaan awam hukumnya adalah harus. Tapi kita tengoklah perjuangan ke arah menjaga wanita, keselamatan wanita, dia telah menularlah ke seluruh dunia. Jadi kita tengok sekarang kalau train ada coach untuk wanita saja. Kalau lelaki masuk kita jeleng yang panjang. Sebab gini Kamilah, saya rasa bila saya pergi bekerja, balik daripada kerja, kadang-kadang saya guna train tau ataupun LRT. Jadi bila pukul 5 tu dia padat macam ni tau. So kalau tak ada coach wanita saja, kita memang tak selesa. Sebab orang ni rapat habis dengan kita. So sebab tu perjuangan tu bukan saja negara Islam, negara bukan Islam pun dia dah ada. Kalau kenderaan khas untuk wanita, parking pun untuk wanita kan ada. Parking pink kan dekat kedai-kedai tu kan dah ada dah. Okey, semasa menuntut ilmu, itu juga melibatkan pergaulan. Contohnya kalau kita nak pergi belajar universiti, kan? Ataupun kita nak buat assignment, kadang kita terpaksa duduk dalam satu grup. Kita kan kena juga orang kata bertanya khabar dengan kawan-kawan bukan sama jantina. So tak ada masalah, boleh. Itu hukumnya harus. Bila masa ia menjadi haram, apabila perhubungan tu adalah perhubungan yang membawa kepada mudarat. Tak ada sebab apa-apa, lepas tu kita bertepuk tampar membawa kepada mudarat, tu tak boleh. Tapi secara asasnya pergaulan antara lelaki dan perempuan ni dia kita kata diuruskan dengan cara dan adab syar'i, itu adalah hukumnya harus. Itu maksudnya. Lebih kuranglah kita ceritakan malam ni kan. Tu. Baik. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kat sini bila kita dalam perhubungan ataupun dalam kita berinteraksi lelaki perempuan semua tu ada haruslah. Tapi dia boleh hati-hati, harus tu boleh dia haram jika membawa kepada mudarat. Sebab tu ada ayat Quran, la taqrabuz zina. Jangan menghampiri zina. Maknanya kalau kita bergaul biasa, macam kita dekat office ni kan, ada lelaki, ada pekerja lelaki, pekerja perempuan, bos lelaki, bos perempuan. Itu hukumnya adalah harus. Harus ni maknanya bukan wajib. Harus dalam kitab fiqh maksudnya, buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Dia adalah pilihan. Itu harus. Jangan pula guna bahasa Melayu, dia harus. Bukan macam tu.
Hukum harus tu maknanya nak buat apa, tak buat tak apa. Tapi kalau misalnya dia melakukan bergaul, tapi dalam masa yang sama ada unsur-unsur yang membawa kepada mudarat. Contohnya lah, dekat pejabat seorang perempuan, seorang lelaki duduk dalam bilik berdua. Walaupun dia tak buat zina, tetapi ia sebenarnya menghampiri zina, tak boleh. So dalam Islam jangan ingat kata zina tu je haram. Menghampiri pun tak boleh juga, seperti berkhaluat. Kalau tempat kerja contohnya pergi makan berdua, tu tempat umum tapi dia pergi makan berdua. Ataupun dia tu suami orang, isteri orang, tengah hari pergi makan berdua. Sebab apa nak pergi makan berdua? Sebab dia kata kawan-kawan. Itu kan mudarat. Mudarat dia macam mana? Nanti kalau suami orang tu tengok macam mana? Isteri orang ni tengok macam mana? Kawan-kawan dekat office tengok pun lain. Kalau outstation berdua lagi bahaya. Itu maksudnya. So dia melibatkan banyak benda lah bila kita bekerja ni. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi kat sini kita fahamlah sedikit sebenarnya dalam Islam ni membenarkanlah pergaulan tu kan. Tapi ialah ada batas-batasnya. Okey, baik. Dekat Instagram pun semakin ramai orang masuk ya. 80 dah mata memandang. Alhamdulillah. Jadi sambil tonton sama-sama tu boleh tanya-tanyakan soalan lah. InsyaAllah kita akan bacakan dalam live kali ni insyaAllah. Okey, baik Ustazah. Tadi kita tahu sikit dah tentang pergaulan tu macam mana dalam Islam kan. Tahu juga ikhtilat tu adalah pencampuran. Jadi kalau katalah situasi bila teman sekerja ni berbeza jantina lah, lelaki dan perempuan, mula-mula mereka borakkan tentang hal-hal kerja. Benda biasalah benda kerja kan. Tiba-tiba bila dah rasa macam selesa, dah rasa okey, borak pula pasal family. Dan borak pula pasal hal-hal di rumah. Hal peribadi. Hal-hal peribadi. Dan ada juga yang dah ada pasangan tapi ceritakan juga pasal hal pasangan tu. Yes, aib pasangan lah terutamanya. Aib pasangan. So macam mana tu Ustazah? Apa sebenarnya boleh tak benda macam tu kita buat? Okey, mungkin untuk permulaan ni kita bincang dulu tentang batas-batas pergaulan lah di tempat kerja. Pertama, kena jaga niat. Ni selalu disebutkan oleh ulama lah tentang niat. Bila kita bekerja, kita sebenarnya untuk apa dia? Untuk mencari pendapatan kepada keluarga, membawa rezeki kepada keluarga ataupun nak menyumbang kepada ummah. Ada orang mungkin dia tak perlukan duit. Mungkin dia dah ada duit, dia dah berharta. Tapi bila dia bekerja ataupun bergaul dengan orang di luar sana, tujuan untuk menyumbang kepada ummah. Betul tak? Ada juga. So pertama niat tu kena jagalah. Kalau kita nak pergi bekerja, so bekerjalah. Tapi kalau dalam masa yang sama niat tu kita tak jaga, tak ikhlas, itu yang akhirnya membawa kepada tak jaga batas di antara kawan-kawan. So kita ingat, bila kita pergi kerja tu, kita adalah isteri orang. Bila macam sajalah isteri orang tau. Bila isteri orang, kita kena jaga maruah suami kita dan keluarga kita. Kalau Kamilia contohnya tak kahwin lagi kan? Kena ingat bahawa Kamilia bila pergi kerja, Kamilia ni adalah anak orang. So ada maruah mak ayah yang perlu dijaga. So niat tu kita kena sentiasa jaga. Ni saya nak cerita pengalaman lah Kamilia. Biasa sebenarnya kita bila tempat kerja, kita rajin bergaul dengan banyak-banyak orang, kita akan rasa crush walaupun kita dah kahwin. Itu biasa. Cuma sebab kita ni dah kahwin, kita jagalah niat kita. Kenapa yang kita nak, bila dah crush dekat seorang lelaki tu, yelah dekat rumah memang dulu kita crush dekat suami kita. Tapi lama-lama kan suami kita kan kita dah tahu semua benda dah. Duk pakai jumpa koda je kat rumah kan. So bila tengok orang, dia kan dekat office penampilan kemas. So kita tertarik, wah bagusnya, handsomenya. Dia jangan dilayan. Biarkan lawan. Sebabnya apa dia? Sebab kalau kita layan, dia akan jadi benda lain dan benda tu berkaitan dengan niat kita untuk mempertahankan maruah kita lah sebagai isteri, anak dan lain-lain. Tu maksudnya. Pertama, jaga niat bila kerja. Kalau kerja, buat cara kerja. Yang kedua, kena jaga batasan. Batasan macam mana? Batasan pergaulan dan batasan komunikasi. Komunikasi lah very important. Dia ada komunikasi fizikal, komunikasi maya. Contohnya, kalau kita bercakap, bahasa ni pun kena jaga. Kalau misalnya kita orang lelaki nak tegur perempuan, tak boleh lah sayang-sayang, ai tu tak apa, sayang-sayang kan. Sayang kat rumah lain, sayang kat sini lain. Tak boleh. Bila saya banyak buat ceramah dekat office dalam 10 tahun kebelakangan ni, 15 tahun kebelakangan ni lah, saya dapati dulu tak. Dia dah ada jadi macam satu tabiat tau. Dekat office je mesti ada pasangan skandal.
Itulah sebab tidak menjaga batasan. Bila bercakap tu kenapa tangan yang nak betul-betul tampar tu sebab apa? Tangan pun nak bercakap juga. Nak bercakap juga. Alah ustazah dah tua lah, nak pencen dah esok karang. Kalau nak pencen esok karang pun kalau gosok-gosok jadi nafsu juga. Kan betul tak? So batasan pergaulan. Lepas tu nada suara. Dengan suami, dengan isteri garang bukan main. Dekat office, gigit orang kata lidah ni, gigit pun tak look kan. Nak ceritanya lembutnya lidah dia. So kena jaga, terutama kalau wanita nada suara tu kena jaga. Lepas tu kalau komunikasi maya kena jaga juga. Kita sekarang banyak berkomunikasi melalui WhatsApp group, betul tak Video call demi maksud kerja. Tapi habis kerja tu ada video call lain. Tu jangan. So komunikasi ni very important, kena jaga. Jarak, yang ketiga jarak. Jarak macam kalau kita dekat office tu, kalau kita duduk lelaki perempuan, kena jaga jarak. Kena ada lah etika dia. Kalau pergi makan, saya selalu kata tak payahlah ajar diri kita makan beramai-ramai lelaki perempuan tengah hari, tak payah. Kalau perempuan, lelaki-lelaki. Tapi ustazah, tempat saya macam tu. Sekali-sekala mungkin boleh. Macam saya kan, sekali-sekala saya join. Tapi most of the time saya makan bekal je. Sebab apa? Sebab nak siapkan kerja. Lepas tu malas nak macam-macam ni lah. So jarak kena jaga. Yang keempat, kemesraan juga kena jaga. Kalau misalnya kata WhatsApp kepada orang lelaki, terutamalah kalau kita perempuan, kita WhatsApp pada orang lelaki, kurangkanlah emoticon yang tak sesuai tu. Setengah emoticon tu simpan untuk suami. Pasal apa emoticon tertentu tu nak share pada orang lain tu pasal apa? Kawan tu pula isteri tak melayan. Kan dah terdetik sesuatu. Kan betul tak? So benda-benda macam ni lah kita kena jaga. So mesra boleh, tapi mesra sekadar had dia. Lepas tu saya nak sebut satu benda lagi. Sekarang orang jaga-jaga lelaki dan perempuan. Saya minta maaf lah, zaman sekarang kena jaga-jaga juga kalau mesra yang terlampau, lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Sebab sama sekarang ni zaman fitnah, kita jumpa macam-macam kes. Walaupun lelaki sama lelaki yang muda gosok-gosok tu pasal apa? Betul tak? Perempuan sama perempuan tu pasal duk sen dalam bilik tu pasal apa? Ni saya nak cerita. Benda ni adalah real, tapi malam ni kita cerita betul-betul lah supaya orang faham. Wallahualam. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi kat sini berapa poin lah Ustazah bagi tadi yang penting untuk kita jaga bila kita bergaul lah. Dia bukan sekadar bergaul laki perempuan laki, tapi juga sesama jantina. Saya ulas sikit lah poin-poin Ustazah tadi. Yang pertama, bila kita nak bergaul ni kita kena jaga niat kita. Sangat-sangat penting lah jaga niat kan. Kemudian yang kedua, kita perlu jaga batasan dan komunikasi kita. Komunikasi ni bukan sekadar di hadapan kita, tapi juga secara maya dia. Yes. Dan ketiga, jaga jarak kita. Kan? Dan yang keempat, jaga kemesraan kita. Jaga-jaga bila tulis dekat maya tu, dekat media sosial ke apa ke, elaklah untuk guna emoticon yang special. Mengundang, orang kata mengundang kush-kush dalam hati. Mengundang bunga-bunga dalam hati macam tu. Okey, baik, alhamdulillah. Kat sini pun ada juga yang kata betul Azhar sekarang ni banyak dengan kes-kes skandal dekat office. Dia macam ni, saya ingat dulu saya start mula mengajar dekat office di KL dengan Selangor ni pada 20 tahun yang lalu saya start mengajar. Masa tu dia tak ada skandal banyak macam sekarang. And then lepas 5 tahun saya start mengajar dekat office-office tu, Selangor dengan KL ni, dah mula start skandal sehingga kan saya ingat lagi masa tu di Putrajaya, sebab dia kan kawasan pejabat. Sampaikan bahagian agama ni dia kena wujudkan satu tempat kaunseling khas dekat masjid dan surau untuk kaunseling kepada pasangan-pasangan, terutama yang ada skandal-skandal ni. Sebab bila pejabat banyak, dia pergaulan tu tak terkawal. Tu dia kadang-kadang tak jaga, itulah. Betul. So kita yang sedang bekerja ni, especially kan jumpa macam-macam orang ni, so kita jaga-jagalah, tahulah batas kita, insya-Allah. Okey, baik. Ustazah, tadi Ustazah dah cerita juga tentang bila kita bergaul macam mana kan. So, boleh tak Ustazah sharekan sikit apa bibit-bibit permulaan macam mana boleh jadinya mesra tu? Kadang-kadang orang ingat macam biasa je berkawan kan, biasa je. Tapi sebenarnya itulah permulaan untuk jadi mesra tu. Okey. Mesra yang tak sesuai itulah. Betul. Okey, biasanya pertama dia ni jenis tidak ambil endah tentang peraturan syariat lah. Bagi dia kawan. So bila kawan tu dia bebas.
Sebab tu dia anggap okey ni isteri I dekat office. Dia bergurau je. Tu isteri kat rumah. Tapi kalau isteri kat rumah dengar macam mana? So dia bermula daripada pergaulan bebas lah sebenarnya. Kita selalu marah budak remaja. Pergaulan bebas. Tapi kita tak perasan orang tua pun bergaul bebas juga. Kan? Dan lepas tu yang kedua, biasanya bermula juga daripada menceritakan hal peribadi. Sebab tu kita kalau ada masalah keluarga, ada masalah dengan suami ke dengan isteri, pasal apa kita mencurahkan perasaan pada silang jantina? Dia mula-mula duk cerita ngongeng. Dia kalau nak cerita untuk menyelesaikan masalah, kita akan cari orang yang betul. Tapi awak cerita kepada kawan awak yang bukan kaunselor pun, yang bukan orang kata ustaz nak selesai masalah pun, tapi duk cerita tu lebih pada had. Macam mana lebih pada had? Macam mana tu? Saya ingat lagi Datuk Fadilah Kamsah dia kata, kalau orang perempuan datang bercerita tentang masalah keluarga, dia akan jumpa, contoh dia adalah kaunselor kan, dia ada had masa dia lah 2 jam. Dia kata lepas tu dia pun akan bagi cerita-cerita balik, perempuan tu balik. Lepas tu perempuan tu datang balik. Bila cerita macam mana nak selesai, balik. Lepas tu datang balik. Dia kata biasanya kalau datang kali ketiga, kali keempat tu, dia tak layan dah. Maknanya dia kata perempuan tu sebenarnya bukan nak penyelesaian, dia ada benda lain dalam hati dia. So Datuk Fadilah Kamsah cerita sendiri. Maknanya kalau orang tu nak selesaikan masalah, dia jumpa orang yang betul. Kalau awak ni contohnya ada masalah dengan keluarga, pergilah jumpa dengan bahagian pejabat agama. Kalau kat Putrajaya tu ada tempat kaunseling free. Ataupun boleh jumpa dengan HR untuk dapatkan kaunseling. Ataupun jumpa dengan ustaz-ustaz pun kita kena teman. Kalau dengan ustaz duk kecek soseng setiap kali kelas, masuk 3-4 kali, kan dah tercetus benda lain juga walaupun dengan ustaz. Sebab tu lah kalau kita tengok kan. Maknanya kalau kita start cerita masalah peribadi, kena tahu. Awak nak selesaikan masalah kau nak tambahkan masalah. Lepas tu yang kedua, bila kita cerita masalah peribadi kepada selain jantina, dan dia bukan orang yang berautoriti pun nak selesaikan masalah kita, dia mungkin pendengar. Kita duk cerita pula aib pasangan kita. Dan kita banding-bandingkan pula pasangan kita dengan kawan kita tu. Tu bahaya. Lepas tu yang ketiga, saya pesan sangat tepuk tampar ni pasal apa? Dia, dan satu lagi kena jaga pandangan mata. Kita kan bila dekat office, dia macam nak cerita Korea lah. Aku tengok kau, kau tengok aku. Klik kan. Aku tengok kau, tengok aku. Walaupun umur dah masing-masing 40 lebih, 50 lebih. Tapi aku tengok kau, kau tengok aku lama-lama. Memang dari mata turun ke hati. Okay. Dan saya selalu pesan macam ni. Kalau skandal isteri orang, suami orang, dia tak macam anak dara dengan bujang tau. Dia lain sikit. Ni saya pesan betul-betul ni. Biasanya skandal isteri orang dengan suami orang ni dia berakhir tempat tidur terus. Sebab dia orang ni suami orang, isteri orang. Itu standard. Dekat parking kereta banyak kes kita jumpa. Dekat parking ni shopping komplek, dekat office hour tu dia pergi, dia konon-kononnya skandal lah kan. Tapi buat kerja dekat parking-parking. Tu standard. Tapi kalau bujang dengan anak dara, dia payah sikit lah nak pergi ke situ, dia takes time. Tapi kalau isteri orang dia tak ada dah bunga-bunga, dia memang gitu. Sebab itulah kena berjaga-jaga. Banyak benda lah kena jaga. Selain daripada hati saya sebut tadi, mata tu kena jaga, tangan tu kena jaga, mulut kena jaga, gerakan badan, pakaian satu lagi. Nak pergi office ke nak pertunjukan fashion, nak tahu juga ni. Kalau kita duduk dalam office tu, kenapa nak tergedik-gedik? Dia tak perasan kau orang belakang duk tengok ni. Dengan cara jalannya lenggut, semua tu sebenarnya boleh membawa kepada fitnah. Banyak sebenarnya benda-benda yang terdalam itu kecil je Razak. Tapi sebenarnya itulah boleh membawa kepada rasa-rasa yang kush-kush tu. Betul. Okey, baik. Jadi beberapa benda yang Hazal kongsikan tadi, first pergaulan bebas lah antara pencetus untuk rasa mesra berlebihan tu. Kemudian bila start cerita pasal hal peribadi, dan juga bila kita pandang-pandang mata, bila cerita masalah, cerita masalah, lepas tu melibat kita dengan pandangan mata, lepas tu jatuh ke hatinya. Dan juga perlu jaga sangat penting pakaian kita dan kita punya gerak gaya lah. Satu lagi Kamilia, kalau kita nak pergi outstation, katakanlah kita ni kena hantar 2 orang, lelaki dan perempuan satu tempat lah untuk outstation kan. Macam saya, selalu saya akan bawa family.
Kalau saya macam saya pergi mana-mana sampai luar negara pun biasa saya akan ada mahram, ataupun kalau kawan-kawan pun kawan yang sikoh lah yang boleh dipercayai. Sebab kita nak jaga keselamatan kita. So bila ada suami kita dengan sendiri, rakan kerja kita akan respect kita. Betul tak? Sebab dia kawan tempat kerja. Di luar mungkin dia kawan biasa, tapi dia kena kawan lah dengan suami kita. Betul. Saya punya prinsip macam tu. Kalau dia lelaki, dia kena kawan dengan suami saya sebagaimana dia kawan dengan saya. Dan saya kena kenal isteri dia. Dengan itu kita saling menjaga di antara satu sama lain. Betul. Okey, baik, alhamdulillah. Dekat Facebook dah 104 orang ya. Alhamdulillah. Terus konsisten. Agaknya topik hangat malam ni. Hangat ni. Ramai mungkin sedang mencari jawapan ataupun sedang berfikir-fikir. Alami benda-benda macam ni. Mungkin insya-Allah kita boleh share benda-benda dengan bantu insya-Allah. Okey, baik, kita cuba lihat sikit soalan. Okey, daripada saudari Siti Nur Hidayatul daripada Facebook ya. Macam mana kita nak elakkan ayat-ayat manis dari lelaki? Kita tak nak. Kita pula yang tersuka ayat manis tu. Macam mana Ustazah? Nombor 1, kita kena tahu perkataan apa yang sesuai dan tak sesuai. Itu satu. Yang kedua, perkataan yang bahaya dengan tak bahaya. Yang ketiga, perkataan yang haram dengan yang tak haram. Contohnya, kalau saya kata sayang tadi, kita ni isteri orang, itu haram. Betul tak? Dia bukan setakat manis-manis dah, itu haram terus. Kalau you nak pick up line dengan isteri orang, boleh ke tak boleh sebenarnya? Tak boleh. Dan kita kena ingat, bila orang start buat kita macam tu, walaupun kita suka, dia sebenarnya langsung tidak menghormati peribadi kita. Orang yang tak menghormati peribadi kita ni, sebenarnya, dia tak ada langsung niat nak melindungi kita ke, nak jaga kita ke, nak hormat kita ke, dan dia ada kecenderungan untuk memudaratkan kita. So tak payahlah kita memang of course sebagai wanita contohnya kita terbuai dengan ayat-ayat manis. Tambahan suami kita pula tak kerti guna ayat manis. Memanglah kita akan terbuai, betul tak? Suami kita ni robot macam mana? Kan? Nak keluar satu patah tu pun okey lah tu kan. Tapi dekat ni dia ayat manis pula. Tapi kita kena tengok dia cerita ayat manis tu sama tak ayat manis dia dengan isteri dia. Tu. Tapi kalau orang tu betul-betul lah menjaga kita, dia akan respect kita. Sebab tu saya tak suka lelaki yang flirt dengan orang tak tentu hala. Maknanya dia tak respect kita. Kalau kata dia tu suami orang, tapi dia nak kacau tu mungkin anak dara. Boleh, sebab dia boleh kahwin dua tu kan. Tapi gunalah dengan cara yang betul. Kenapa nak gunakan dengan kaedah yang tak betul? So bila guna kaedah tak betul, maknanya awak tak respect orang tu. Kalau kahwin esok pun, macam saya lah, kalau dapat suami macam ni, suami yang tidak menjaga maruah isterinya. So fikir panjang. Awak kena tengok di sebalik. Of course kita terbuai, tapi nak terbuai buat apa kalau orang tu memudaratkan kita? Selesai macam tu. Okey, baik. Jadi moga dapat menjawablah sedikit persoalan. Macam mana kita nak elakkan daripada terbuai lebih hanyut lah daripada kata manis tu kan. So perlu ingat, perlu tengok perkataan tu sesuai atau tidak, perkataan tu bahaya atau tidak, dan perkataan itu haram ataupun tidak. Okey, baik. Kita baca sikit daripada Azizah Yub di Facebook. Betul Ustazah, kena elak berdua lelaki dengan perempuan. Jangan share isu rumah tangga dengan kawan-kawan lelaki. Jangan sengaja minta simpati. Amat bahaya, guna saluran yang betul. Satu lagi, kadang-kadang kalau kita nak pergi tempat kerja, kita kan selalu naik kereta sekali. Ada juga kita numpang ke, ada juga. Tapi saya selalu macam ni, kalau terpaksa numpang kawan lelaki, tiba kekenalah kata saya seorang sama seorang, tapi tempat tu macam dekat. Tapi saya akan duduk belakang lah. Kalau kawan saya ni pula, dia akan letaklah beg ke apa ke, takut kawan perempuan tiba-tiba naik sebelah dia. So memang dia akan duduk belakang. So bila duduk belakang, itu pun dah kurangkan fitnah lah. Macam tu. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, kita lihat lagi soalan Ustazah. Banyak dah soalan hari ni. Ya, tajuk hangat ni. Tajuk hangat sekarang 114 mata memandang Ustazah. Alhamdulillah. Dekat setengah jam dah kita. Kita bersama dengan apa hari ni ni? Tajuk apa? Dengan kita punya program sebenarnya tajuk apa? Raudah Ilmu. Raudah Ilmu. Hubungan teman sekerja, punca kes perceraian semakin meningkat. Okey, baik. Okey, daripada saudara Suadrif Dom. Assalamualaikum Ustazah. Jika wanita tu selalu je berwhatsapp siang malam, adakah itu tanda-tanda dia ada skandal belakang kita? Bila dia bertanya,
kata berwhatsapp dengan member. Macam mana? Okey. Dia kalau berwhatsapp sesama perempuan tu, mungkin dia punya klik lah, duk bincang tudung ke, bincang esok nak beli baju apa ke, nak buat apa ke, betul tak? Ataupun WhatsApp group tu tengah bincang ni, tengah ngumpat apa ke, tengah cakap apa ke. Okey. Tapi kalau dengan lelaki, kalau siang malam, itu bukan kerja namanya. Kalau saya dulu saya pantang lah kalau bos WhatsApp malam. Suami saya pernah tahu, dia kata pesan kat bos jangan esok saya pergi, dia kata. Dia memang pesan betul. Kenapa pukul 2 pagi tu WhatsApp lagi ke isteri orang, dia kata. Saya kata ada event esok. Ada event pun takkan pukul 3. Dia kata jangan esok saya pergi tunggu depan office tu. Jenuh saya. So saya pun tutup lah. Ikut mula bos. Bos ni takkan pukul 3 pagi, betul tak? Macam tu. So kena ada had masa lah. Berbual sebab apa dan kenapa. Tu. Okey, baik. Okey, tak apa. Sambil tu Kamilia baiki dulu mikrofon. Betul tak Ada lagi tak soalan ni Kamilia? Okey, ada lagi soalan. Adakah perlu untuk seseorang tu, wanita tu kan, dia beritahu pada suaminya yang dia banyak bekerja dengan teammates yang lelaki? Okey. Dia sebenarnya apa-apa pun baik kita berkongsi dan berterus terang dengan suami Macam saya lah contohnya. Biasa saya mesyuarat saya seorang perempuan, yang lain lelaki. Oh, baik. Kadang-kadang saya chair meeting. Macam baru 2 minggu lepas saya chair meeting. Semua lelaki depan saya. Jadi bila saya chair meeting, saya bagi tahu dekat suami, bang, tadi saya mesyuarat, rupanya saya chair meeting, semua jawatankuasa tu lelaki. Saya kata, lepas tu macam mana? Tapi dia dah tahu dah cara saya handle mesyuarat semua. So okeylah, so kita cerita awal, kita tunjuk gambar, tak ada apa-apa pun. Jadi macam saya adalah orang yang biasa mesyuarat dengan orang lelaki. Kalau kata macam saya kan ALP TV dijelaskan kan, saya seorang je perempuan. Oh ya ke? Standard macam tu. Jadi apa-apa kita kongsi dan kita tunjukkan bahawa yang kita ikhlas lah dengan suami kita. Tapi kalau kita menyembunyikan dan dalam masa yang sama nampak curiga, itu memang mendatangkan kecurigaan. Saya ingat lagi masa UiTM, bahagian facility UiTM, dia punya bos tu perempuan. Jadi facility ni dia akan sentiasa bergerak daripada satu event ke satu event, sebab dia kerja teknikal. Dan kerja teknikal ni tak ramai orang perempuan. Tapi kakak ni dia pakai jubah tudung labuh, dia seorang je perempuan. Yang lain tu lelaki. Okey. Oh, sorry jatuh. Minta maaf. Dengar tak suara saya penonton? Followers semua dengar tak suara saya dengan jelas tak? Jadinya macam dia, kawan-kawan dia, lelaki semua respect dia. Padahal kerja teknikal ni dia panjat, buat kerja-kerja ni kan. Tapi orang respect dia sebab dia letakkan maruah dia tinggi. Walaupun dia satu-satunya perempuan dalam jabatan facility tu. Saya memang respect betul lah dekat dia. Bukan senang dalam keadaan macam tu kan, kita nak menjaga batas dan sebagainya. Masya Allah. Okey, baik. Kita terus lagi Ustazah, insyaAllah. Okey, macam mana kita nak tegur lelaki atau perempuan tentang hal kerja? Contoh kalau lelaki tu dia nak tegur perempuan tapi hal kerja, dan macam mana pula perempuan nak tegur lelaki hal kerja? Sebab kita tengah bekerja kan, so kita tak boleh nak bila benda berkaitan kerja ni kita kena beritahu lah kan. So kita bekerja, bukan kita nak cerita pasal benda-benda yang romantik apa kan. Macam mana Ustazah nak tegur tu? So kalau saya di tempat kerja, kita kan ada etika kita dan cara kerja. So bila berkaitan dengan kerja, biasa saya ikutlah prosedur-prosedur yang ada dekat pejabat, mudah macam tu. Saya pun kalau nak buat teguran, kalau saya bos contohnya kan, saya tegur betul-betul lah. Sebagaimana selayaknya seorang majikan ataupun seorang supervisor untuk menegur anak buah. Macam saya bila saya chair meeting, saya contohnya saya lead satu-satu jawatankuasa. So saya tegur direct je, senang. Tak payah ada orang kata duk berpusing-pusing, berlapik-lapik. Kadang-kadang bila kita silang jantina, banyak berbunga-bunga jadi benda lain. So kalau kerja-kerjalah. Ikut cara kerja betul. Dan orang pun akan respect kita. Tak adalah kita menengking-nengking ke apa, kita tegur cara betul lah. Tu. Ataupun yang dimaksudkan dengan Kamilia tadi, kalau suasana tempat kerja tu nampak dah usul-usul skandal kan. Macam mana kita nak tegur? Tu. Pertamanya biasanya saya nasihatkan kena gunakan badan kebajikan kerja. Kalau kita kawan-kawan, kadang-kadang orang ni tengah bercinta ni dia hanyut. Dia tak sedar. So kita nak kena pergi ketuk dia. Kalau kita kawan betul dengan dia, kita tegur je.
biar dia tersedar. Yalah, dia kalau orang kata tengah bercinta ni, dia ada fasa dia mabuk tau Kamila. Tapi dia habis mabuk tu baru dia sedar. So kita sebagai kawan, kita kena sedarkan dia. Tapi kalau tak dengar juga, boleh melalui HR ataupun Badan Kebajikan Pekerja. Dan kena banyakkan tengok balik SOP pekerja. Mungkin SOP kerja yang ada kat office tu menyebabkan mereka mudah mesra di antara satu sama lain. Dia kena ada. Sebab tu kita selalu galakkan supaya setiap pejabat mewujudkan suasana kerja mesra keluarga dan wanita. Bukan maksud kata wanita tu selesa terlindungi, tak. Supaya tak wujud ni pergaulan-pergaulan mesra yang tak patut. Tu maksudnya. Dan biasanya HR akan ambil tindakan kalau skandal ni. Sebab dia bersalahan dari sudut disiplin pejabat. Ya, betul. Okey, baik. Alhamdulillah, semoga dapat menjawab soalan tu. InsyaAllah. Okey, baik. Kita pun nak sampai ke hujung. Sekejap je. Sekejap je ni. Rasa macam lama je kan. Tapi rasa macam baru sikit kita cakap. Tapi banyak sebenarnya masa dah berjalan dengan sangat panjang. Okey, baik. Jadi boleh tak Ustazah kongsikan sikit advice lah untuk mereka, especially wanita yang dalam masa sedang bekerja lah, apa nasihat itu Ustazah? Okey, yang paling penting bagi orang wanita, pertama kita tahu kita nak keluar rumah tu niat dia untuk apa. Macam saya contohnya, walaupun mungkin orang kata bukan bekerja yang career tapi dakwah. So berdakwah pun sama. Tak kena gaya, kita akan terhumban juga dalam pergaulan yang tidak sihat. Betul. Kan? Sebab saya macam berdakwah pun macam-macam. Saya akan jumpa dengan macam-macam orang, macam-macam kategori, macam-macam manusia, macam-macam pesen kan. So niat tu kita nak kena jagalah. Yang kedua, bila keluar rumah, pakaian dan aurat is very important. Sebab pakaian ni adalah impresi yang boleh menarik silang jantina ataupun benda-benda yang mudarat. Sebab pakaian kita, melalui pakaian kita, orang akan nampak ni kita ni easy ke ataupun perlu direspect ke atau macam mana. Pakaian ni, sebab tu bila kita pakai proper, orang nak main-main dengan kita pun dia segan. Betul. Kan macam tu. So pakaian, aurat kena jaga. Suara, wajah, penampilan, tabaruj, semua kena jaga. And then etika kerja is very important lah, saya sebut tadi. Bila kita kerja, buatlah cara bekerja. Ikut SOP betul. Tapi kalau kita masukkan emosi dalam bekerja, lepas tu kita masukkan orang kata benda-benda lain selain daripada etika kerja yang betul, itu yang boleh mendorong kepada pergaulan yang tidak sihat. Ginilah Kamila, kita duk marah budak-budak bila kita tengok budak sekolah duduk laki perempuan bergaul, kita kan tak setuju. Betul. Tapi kita tengok kita orang tua pun sama juga. Dan bila sebut kerja ni bukan di tempat office saja. Sekarang bekerja ni banyaklah dekat sekolah. Jangan kata cikgu sama cikgu tak ada skandal, pun ada juga. Lepas tu dekat kilang. Lepas tu saya nak sebut satu lagi ni. Kadang-kadang dekat masjid buat kerja NGO pun boleh jadi juga. Oh, masya-Allah. Dia syaitan ni ada di mana-mana. So kita kena beringatlah. Pergi tu betul dah nak buat kerja NGO. Tapi masa buat kerja NGO tu tak kira laki perempuan bertepuk tampang mesra, lepas tu rasa dia tu lagi baik daripada suami isteri kita, dah jadi benda lain. Asal niat ni nak buat kerja dakwah dah. Rupa-rupanya dia tu dari melalui kerja dakwah tu dia ditarik oleh syaitan. Benda ni kena berjaga-jaga. Jangan katalah saya umur dah tua Ustazah 60 70 tak ada nafsu. Betul ke tak ada nafsu? Saya selalu sebut cuba gosok-gosok tengok ada nafsu ke tak. Wallahualam. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi itu sedikit nasihat yang saya sangat penting lah, bukan saja untuk perempuan tapi juga untuk lelaki lah, insya-Allah. Okey. InsyaAllah nanti kesempatan yang lain kita akan entertain lagi soalan yang sangat banyak ni, insyaAllah. Okay. Jadi sebelum kita akhiri sesi hari ini Ustazah kan, boleh tak Ustazah sharekan apa aktiviti Ustazah terdekat lah. Mungkin kelas-kelas yang menarik kan untuk join insyaAllah. Okey, terdekat tadi saya baru bagi giveaway tau untuk follower IG. Sebab follower IG saya dah cecah 100k. Alhamdulillah. Terima kasih pada follower semualah. Dan bulan 10 nanti kita akan ada satu seminar namanya Close Sale Jodoh. Oh, Close Sale. Jodoh kan? Ingat kan close sale perniagaan? Tak, Close Sale Jodoh.
Dan kita akan adalah e-book kita akan keluarkan lepas ni. Lepas tu kepada siapa yang nak doa, saya selalu share doa tau petang-petang dekat FB. So kita ada bukukan doa sekeluarga masuk syurga. Buku ni percuma sahaja untuk follower saya dan juga Telco Rauda. Cuma kena bayar one post. One post lah, kita tak nak nanggung lah one post. Buku tu kita bagi percuma, doa tu sebelum kahwin, semasa kahwin, lepas tu sampai beranak pinak dia ada doa-doa disusun sekeluarga masuk syurga. So siapa nak boleh pergilah ke page saya Ustazah Asma Husin. Di samping tu mesti semua orang tertarik kan kita punya telekong hari ni. Telekong yang terpakai hari ni. Okey. Baik, telekong yang terpakai hari ni namanya Damia Siri. Damia Siri. Kalau nak cuba boleh tengoklah dekat outlet pun ada. Outlet ada banyak kan? Kat mana outlet? Kita ada dekat Bangi Central dan juga Melawati Mall. Okey, dekat Putra Heights pun ada. Putra Heights pun ada, betul. So kalau nak tahu apa keistimewaan telekong ni, fabric dia sejuk. Betul. Tu yang saya suka. Lepas tu dekat ni dia punya muka ni best kat sini. So bila kita pakai ni sejuk. Saya ada dekat rumah ada, dekat dalam kereta ada. Ni lepas ni nak pergi umrah pun ada special design kan? Special design nantikan. Nantikan selepas ini. Apakah design terbaru Rauda? Ya, insya-Allah. Okey. Dan sebenarnya bukan sekadar kita boleh beli telekong ni, kita boleh tambah sulam nama Ustazah. Nama. Kita boleh letakkan nama-nama kita, nama-nama kesayangan kita tu kan. Kalau nak bagi kat mak ayah, mak lah, ayah boleh lah. Mak dengan mak mertua tulis nama mak terus. Terus mak ataupun contoh mak sayang kan. So insya-Allah mesti lembut je hati mak kita lepas tu. Insya-Allah. Okey. Jadi kalau siapa yang berminat nak dapatkan Telco Rauda, boleh datang ke Putra Heights kami, dekat HQ kami Putra Heights, Melawati Mall dan juga Bangi Central insya-Allah. Dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook Telco Rauda. RAWDAH. Kami akan kongsikan banyak lagi promo-promo yang menarik untuk anda semua insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Jadi kami rasa setakat itu dulu untuk hari ini. Nantikan next Raudah ilmu kita ya Ustazah. InsyaAllah. Sehingga bertemu lagi. Kalau siapa nak cadang tajuk apa-apa, DM dekat Telco Rauda. Nanti boleh. Kita akan pilih tajuk yang hangat yang paling banyak orang vote. Betul. Silakan DM Telco Rauda insyaAllah. Okey baik. Sehingga kita bertemu lagi dalam next siaran insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.